Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa akhina jannatal ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang diberi hidayah oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu kita pada petang ini. InsyaAllah, moga ianya menjadi ilmu yang berkah, dilimpahi pahala dan menjadi amal ibadah yang diradai dan dirahmati Allah. InsyaAllah. Amin. Kuliah asal kita ini daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang ditadbir urus oleh seluruh ahli kuasa Gemah Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian berkitab Qalbun Salim Syarah Penawar Bagi Hati yang tulis oleh daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dengan itu bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para anbiya, para solihin, alim ulama, ibu bapa kita, keluarga kita dan seterusnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fadhal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Yang dihormati saf kepimpinan Gemah Nur Iman, juga ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Sihat Tamu dan ya, Ustaz. tamu dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayangnya dapatlah kita bersama lagi di dalam kitab kita iaitu Qalbun Salim, iaitu bagi pengajian kita ke surat 402 insya-Allah, berkaitan kedudukan istimewa orang yang fakir dan miskin yang menjaga agama. Ini antara perkara-perkara yang disebutkan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada Abu Al-Abbas
Sahlu bin Sa'ad berkata, marra rajulun ala nabi faqala li rajulin indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min ashrafin nas hadha wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa'a fasakata Rasulullah SAW summa marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hadha faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin hadha hariyun in khataba an la yunkaha wa in syafa'a an la yashaffa'a wa in qala alla yusma'a liqaumihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun min mil'il ardi misla hadha. Seorang lelaki melalui berjalan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya kepada sahabat yang duduk dekat dengan baginda. Nampak? Seorang lelaki melalui berjalan dekat dengan Nabi SAW, lalu baginda bertanya kepada sahabat yang duduk dekat dengan baginda. Apakah pendapat kamu tentang lelaki yang baru berlalu ini? Tengok kata apa? Lalu sahabat itu menjawab, dia adalah daripada keturunan yang mulia. Orang ini demi Allah seorang yang layak dengan keadaan itu. Jika dia meminang, dia akan dikahwini, diterima. Jika dia meminta sesuatu, dia akan dapat. Rasulullah SAW kemudian diam. Kemudian ada seorang lelaki lain melalui berjalan dekat dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepadanya, apakah pendapat kamu tentang lelaki yang berlalu ini? Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lelaki ini seorang yang sangat layak dengan keadaannya begitu. Jika dia meminang, dia tidak akan dikawini ataupun ditolak. Dan jika dia meminta sesuatu, dia tidak akan dapat. Jika dia bercakap, orang tidak mendengar percakapannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang ini lelaki yang kedua lebih baik daripada sepenuh bumi, daripada orang lelaki yang pertama. Nampak? Orang yang menjaga agama. Yang sangat ekal, jika dia meminang, dia tidak akan dikawini. Orang miskin. Jika dia meminta sesuatu, dia tidak akan dapat. Jika dia bercakap, orang tak dengar percakapannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang ini lelaki yang kedua lebih baik daripada sepenuh bumi. Orang ini lelaki yang pertama. Tengok keadaan yang disebutkan. Menunjukkan kita perbandingan antara fakir ataupun keistimewaan orang yang menjaga agama, sekalipun fakir dan miskin. Sebab tu kalau kita membaca banyak kisah sahabat, antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah radhiyallahu an, walaupun keadaan tak seberapa mampu, tapi mereka tetap menjaga agama. Menjaga agama ni bermakna dalam setiap keadaan. Bukan kita miskin, bukan kita kaya saja. Bukan kita hanya sekadar orang yang tak miskin ke kaya, tak ada. Nak menunjukkan kepada kita apa juga keadaan. Kalau kita kaya, walaupun kita menjaga agama lebih baik dan cukup baik, tapi kalau kita miskin lebih jaga agama pun cukup baik. Perbezaan istimewa orang fakir miskin yang menjaga agama ni. Lebih baik, lebih better bahasanya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Bukan maknanya kita kena miskin, tak. Dan kita kata setiap di antara kita ada bahagian masing-masing. Okey. Bahagian masing-masing. So bahagian tertentu, gitulah keadaan. Ada bahagiannya begitu. Ada bahagiannya begini, ada bahagiannya begitu. Semua itu adalah masing-masing. Bukan sama. Wallahu a'lam. Tentang perkara yang disebutkan. Baik. Dan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW bersabda, ihtajjabil jannatu
والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرين وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي وأعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. Surga dan neraka berdebat tentang siapa yang menjadi bahagiannya. Neraka berkata, bahagianku adalah orang yang sombong dan takabur. Surga berkata, bahagianku adalah orang yang lemah dan orang miskin. Kemudian Allah memberi keputusan kepada keduanya dengan firman, wahai syurga, sesungguhnya aku adalah rahmatmu. Dengan keberadaanmu aku memberi rahmat kepada sesiapa sahaja yang ku kehendaki. Dan kamu wahai neraka, sesungguhnya kamu adalah siksaanku, dengan adanya kamu aku menyiksa kepada sesiapa sahaja yang aku kehendaki. Dan kamu berdua syurga dan neraka, akulah yang menentukan isi. Cuma ada sebahagian yang mengatakan bahagianku adalah orang yang sombong dan takabur. Syurga berkata, bahagianku adalah orang yang lemah dan orang yang miskin. Tetapi untuk mengisi kedua-duanya syurga dan neraka, Allah yang menentukannya. Maknanya bukan kata orang kaya tak masuk. Sebab cuma diperlihatkan kepada Nabi SAW, antaranya adalah mereka yang lebih cenderung kepada keadaan orang yang miskin dalam neraka Allah. Dalam syurga Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab perbandingannya. Kalau orang kaya ni dia memang ada berlaku kesibukan. Dalam kaya, nama pun kaya kan, kadang bisnes, kadang sampai ke malam. Itulah orang kaya kadang-kadang. Tak tahulah siapa yang bergelar orang kaya. Ada kat sini tak mak-mak yang kita sebut sebagai orang kaya? Kalau orang kaya ni sifat ni bezalah. Maksud dia skedul dia, jadual dia, kereta dia, daripada segi personality dia. Boleh tak? Boleh kita jadikan sebagai kita memikirkan. Sibuknya orang kaya. Sibuk bagaimana? Teramat sibuk. Nak jumpa pun payah. Maka masa yang ada tu tak berapa banyak. Sebab sibuk dengan mencari kekayaan. Sebab tu bila ada masa, bila dia dah berusia dan pada masa yang sama, usia yang ada tu digunakan dengan kebaikan di akhir-akhir usia. Tapi bukan makna jangan jadi kaya. Kita kena kaya. Kalau tak, siapa nak keluar zakat? Siapa nak keluar, nak berwakaf? Siapa nak bagi sumbangan sedekah? Sebab tu kena kaya. Banyaklah antara kelebihan orang yang kaya ni. Dia boleh buat. Sebab ia satu perkara yang penting lah. Sebab saya tengok bila seseorang ni, contoh ribuan dirahmati Allah, dia macam kat surau masjid lah. Kalau surau masjid ni golongan elit. Elit tu golongan yang, orang kata apa? Golongan yang berkedudukan lah. So bila kita minta sumbangan very fast lah. Very fast. Bila kata kita ada buka sumbangan kapet harga dekat 60,000, maknanya tak sampai sebulan, insya-Allah dapat dah 60,000. Tapi kalau macam surau-surau kampung, surau-surau yang di pedalaman sikit ni, kanlah kata tak ada orang senang. Tak banyak orang senang. So bila buat beberapa permintaan tu, untuk mendapatkannya agak lama lah. Boleh faham tak? Itu perbezaan kalau ada di tempat situasi tempat yang kaya. InsyaAllah. Tapi tak semestinya walaupun kaya suka sedekah. Kadang-kadang tak suka sedekah. Kadang-kadang tak suka apa-apa. Wallahu a'lam. Okey, baik. Dan disebutkan daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, anna mura'atan sauda kanat taqumul masjida aw shabba faqa'adaha aw faqadahu Rasulullah fas'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum azantumuni
فكأنهم صوروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه. Surah 404 ya. Saya bunyilah. Sesungguhnya ada seorang perempuan berkulit hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu atau membersihkan masjid. Ini ada dalam cerita Alam Barzah. Lalu selepas beberapa hari Rasulullah SAW tidak menemui perempuan atau pemuda tersebut. Maknanya dia ni tukang sapu masjid. Kalau tukang sapu masjid, tukang bersih masjid ni kita panggil noja. Ataupun siak lah, siak masjid. Okay. Siak ataupun noja masjid. Dan ada di kalangannya adalah perempuan. Lalu setelah beberapa hari, Rasulullah SAW tidak menemui perempuan atau pemuda tersebut. Kemudian baginda bertanya tentangnya. Lalu para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Rupanya Nabi tak nampak. Rupanya dia telah meninggal dunia. Baginda bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu tentang kematiannya kepadaku? Nabi tanya, kenapa tak bagi tahu bahawasanya dia mati? Dan aku sendiri tak tahu bahawasanya dia mati. Dia telah meninggal dunia. Maka mereka seolah-olah tidak menganggap orang yang besar itu kerana dia hanya sekadar bersih masjid. Sebab tu dia tak bagi tahu Nabi. Nabi marahlah. Kenapa tak bagi tahu aku? Seolah-olah dia kata tukang sapu masjid dia pun bukannya orang kenamaan ataupun orang besar. Lepas tu lalu Nabi SAW berkata, tunjukkanlah kuburnya kepadaku. Para sahabat menunjukkan kuburnya kepada Rasulullah. Lalu baginda salat jenazah untuknya dan bersabda, sesungguhnya perkuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Tetapi Allah menerangi kerana salatku atas mereka. Nak kata apa spesialnya sampai Nabi salatkan tukang sapu sampah tadi. Bersebab nak menunjukkan jangan menghukum seseorang itu atas dasar nama ataupun pangkat. Walaupun dia hanya sekadar bersihkan sapu sampah saja. Ataupun paling mudah bahasa yang kita nak faham. Walaupun tak dikenali. Walaupun sama sekali tidak tahu siapa dia. Tetapi untuk penilaian sama ada mulia ataupun tidak hanya mutlak kerana Allah. Semua Allah saja. Kita tak tahu. Memanglah ada setengah orang tak dikenali. Kan kerjanya biasa-biasa. Alamak tukang sapu-sapu nak sangat. Orang datang masjid mana dia cari tok siap. Dia cari imam. Dia cari Bilal. Dia cari AJK. Siap ni kerjanya tak terlihat. Tapi siapkannya saat orang solat. Ialah yang paling banyak sekali pahala. Tetap tak? Orang yang sapu masjid. Orang yang vacuum sejadah. Orang yang apa tu? Bersihkan kawasan-kawasan masjid. Allah besar pahala mak. Gaji yang paling rendah siapa? Orang tukang masjid. Yang dipanggil siap. Murah gaji. Cuba tanya siap-siap dekat surau. Kalau surau di rumah Bonda Wak Nur ini dia panggil Wehdah. Surau Al-Wehdah. Betul? Saya lupa lah. Betul. Al-Wehdah. Al-Wehdah. Lepas tu kalau dekat tempat saya ni adalah masjid-masjid surau-surau. Adalah gajinya. Tapi gajinya tu kira orang kata gaji marhain lah. Kalau masjid besar tu adalah gajinya besar sikit. Membersihkan masjid. Atau bersihkan surau. Kalau surau-surau kampung kadang 200.5. Kadang 300. Tapi dialah yang paling sibuk. Sebelum imam Bilal sampai, dia dulu sampai. Habis saja solat, dia yang paling balik lewat. Betul tak, Mak? Kan? Kalau kita faham siap ni. Siapa yang tutup lampu? Siap. Siapa yang buka lampu? Siap. Semua siap. Ni nak kata besar pahala. Kan? Alhamdulillah. Gajinya kecil. Tetapi besar keadaannya. Besar pahalanya.
walaupun kecil gaji. Walaupun hanya sekadar tu. Ialah kalau kita kata mak, tak semestinya kita tak boleh mengangkat orang yang hanya biasa-biasa. Sebab kita tak tahu keadaan seseorang itu mungkin luar biasa daripada kita. Boleh jelas? Boleh jelas? Boleh jelas? Maknanya kita tak tahu orang tu macam mana. Seperti mana kalau kita fahami jugalah Uwais Al-Qarni. Kan kalau mak baca kisah dia bukan dikenali pun. Dia tak dikenali. Dia tak dikenali. Tapi Rasulullah kenali siapa Uwais Al-Qarni. Sampai disuruh sahabat cari dan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tak dikenali. Cuma sifatnya itu dia boleh lembu. Daripada anak lembu sampai bapak jadi besar lembu, dia dukung lembu tu. Rupanya dia nak gendong mak dia pergi Mekah. Tuan-tuan. Walaupun tidak dikenali penduduk bumi, meski dikenali dengan penduduk langit. Sebab tu kita jangan judge orang, hukum orang. Kita tak boleh tekan orang. Kita tak boleh menghukum. Kita tak boleh hukum. Sebab kita tak ada yang mulia. Kita sendiri tak ada sifat yang baik. Kita sendiri kadang-kadang nampak baik sebab Allah tutup aib. Sebab tu kalau mak-mak kan, saya tahu mak-mak dia belajar kitab hikam dengan ustaz apa pun dia? Iliyin. Setahu saya ada kitab hikam. Dalam kitab hikam tu bonda ada baca. Satu sifat apa? Iliyin. Betul? Ilin. Saya lupa lah nama dia. Ustaz apa? Betul lah. Ilin Aminin. Iliyin Aminin. Itulah. Bunyi. Tapi nama penuh saya bonda Ustaz Muhammad Zukri Amin. Ya dekat-dekat lah dengan adik-beradik Fatah Amin. Saya Zukri Amin. Okey? Nama saya Zukri Amin. Kan? Ada, tak tahu lah, kata bonda modal kadang ada macam Pris Martin, kadang ada macam Fatah Amin muka saya. Tak pasti lah mak. Tengoklah macam mana. Okey, baik ya. Nak tunjuk kat kita kan, macam kalau buka dalam kitab hikam. Mak-mak jangan marah ya mak-mak. Saya kadang-kadang buat selingan tu, bukannya saya cerita selalu, saya selingan. Bagi rasa seronok, tu saja. Kan? Bukannya saya cerita daripada mula sampai habis saya ni Fatah Amin, tak. Kadang-kadang saya selingan supaya kita nampak relax sikit, hilang ngantuk. Tapi ada orang salah faham. Dia kata saya cerita benda dunia. Astaghfirullahalazim. Itulah masalah tu. Kalau aku straight, kata dia ustaz ni straight. Kalau serius sangat, ustaz ni serius sangat. Itulah masalah. Kan? Zukri Amin nak nampak. Terima kasih pada Bonda Rahimah. InsyaAllah. Nama saya lah. Sekarang nanti tulis dekat poster bersama Ustaz Zukri Amin. Okey? Sambutlah cinta Allah. Tamam. Terbawa-bawa, mak. Terbawa-bawa. InsyaAllah. Tapi saya bagi duit raya dekat isteri saya. Itu je saya nak bagi tahu. InsyaAllah. Okey? Baik. Wallahu'alam. Ini antara perkara-perkara yang kita nak sebut. Okey? Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan terahmati Allah. Sebab kita ni jangan rasa orang seolah-olah dia ni hina, tak baik, tak bagus. Kan? Tak boleh. Kita tak tahu. Kita belajar. Kita sentiasa melihat orang. Jangan menghina atau merendahkan orang lain. Kita kan ada kita punya cara kita. Kan? Boleh tak makna? Sebab tu kita tak tahu. Sebab tu kalau Uwais Al-Qarni tengok kan. Sedangkan orang tak kenal dia. Sampai Nabi kenal dia. Kita kalau kenal dunia, tak semestinya hebat kelak. Biarlah kita jadi orang yang biasa-biasa. Kalau Allah mengangkat darjat seseorang jadi terkenal, bahaya juga. Jadi sebab-sebab nak terkenal ni bahaya. Okey? Masing-masingnya keadaan. Ustaz ni. Sebab tu, kalau mak tengok dalam kitab hikam tu, ada satu tajuk nanti. Mungkin belum sampai sebab dia di bahagian belakang. Saya ingat dia tajuk dia tu jauh di bahagian belakang. Dalam muka surat 100 lebih lah. Di akhir-akhir. Dia kata apa? Bila kita dipuji oleh manusia, berasalah malu. Kerana ada kalanya kita dipuji itu atas perkara kita sendiri tak ada. Okey. Boleh nampak tak?
Sebenarnya kita sendiri tak ada sifat tu. Macam mana kita boleh kata ada? Faham tak? Selayaknya Allah yang dipuji. Kita tak ada apa. Wallahu a'lam. Okay, baik nak? Nak tunjukkan kita ni jangan rasa apa? Bongkak, jangan takabur dengan kedudukan kita sekarang. Okay? Kita ni bila-bila boleh jatuh kalau Allah nak ambil. Okay? Hari ni adalah hari yang sangat tragis lah bagi saya. Sebab ada benda-benda yang berlaku. Apa-apa sekali pun, ingat, jangan pandang rendah ke orang. Walaupun dia hanya sekadar tukang sapu sampah. Gajinya rendah. Tak semewah kita. Tetapi ada balasan yang hebat. Seperti mana yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Baik. Daripada Abu Hurairah berkata, daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rubba ash'ata arbawa madfu'in bil abwabi law aqsama Allahi la abarrahu. Berapa ramai orang yang kusut masai dan berdebu yang ditolak daripada semua pintu, maksudnya tidak diendahkan oleh orang ramai ketika mereka memerlukan pertolongan tu, tetapi sekiranya mereka bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, niscaya dia akan menerimanya. Tu ramai orang dalam keadaan macam ni tahu, tapi ditolak. Wallahu a'lam. Baik, daripada Sayyidina Usamah. Kalau di Masjidil Haram di Madinah, kita tak nafikan lah. Di sana pekerjaan yang mulia, kita masukkan di sini. Di sini. Ada tukang sapu lebih hebat bacaan Qurannya daripada orang lain. Ada hafiz Quran. Ada yang pagat. Pagat atau pagat? Pagat ni orang jaga gad. Hafiz Quran. Baru ni, saya pergi dekat NSK. NSK kan, kalau kita pergi NSK beli barang, beli kentang, ada tukang timbang. Tak, ada tukang timbang. So kita pun timbang. Tukang timbang tu ada makcik tu. Makcik tu mengaji je. Saya kata makcik, makcik ni hafal Quran. Ya, makcik hafal Quran. Timbang tu. Orang beli kat NSK. Nampak? Kita jangan kecil ke orang. Alien Aminah. Tak tahulah. Itulah sebutannya. InsyaAllah. Okay, baik. Dia teruskan. Walaupun kita tengok rubba ash'ata arbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abrah. Ada orang yang kusut masai ni berdebu kan, kalau orang minta tolongan tak mau. Tapi kalau dia minta tolong pada Allah, Allah tetap bagi. Sebab Allah tu tidak menilai daripada pakaian, tetapi daripada hati. Nampak? Jangan kita fikir kita ni serba-serbi handsome. Kan? Tapi kita ni seolah-olah kita kata apa? Menunjukkan kepada kita perkara tersebut. Wallahu a'lam. Okay? Maknanya Allah tidak menilai kaya atau miskin. Nak masuk surga ni, tak semestinya kaya. Tak semestinya miskin. Siapa yang Allah nak masukkan, mesti dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan lagi ayat. Daripada Sayyidina Usamah, daripada Nabi SAW bersabda, Kumtu ala babil jannati fa'iza ammatu man dakhala hal masakinu wa ashabul jaddi mahbusuna ghairah anna ashaban nar qad unira bihim ilan nar wa kumtu ala babin nar fa'iza ammatu man dakhala hal nisa. Apa maksud dia? Aku berdiri di pintu syurga, sedangkan yang aku lihat masuk ke dalam kebanyakannya orang miskin. Yang masuk dalam syurga banyak orang miskin. Bukan orang kaya. Ada orang kaya boleh masuk, tapi kebanyakannya orang miskin. Sedangkan orang kaya itu masih tertahan kerana perhitungan kekayaannya. Itu nak kereta sampai 3, nak motor baru, nak motor sampai 2, banyak motor. Superbike ada, motor skuter ada. Beli banyak-banyak motor. Lah kali parking. Tak pakai-pakai. Na'udzubillah min zalik.
Nampak? Mak tu beli yang cukup-cukup. Sekadar perlu. Baju kita pun sama, mak-mak. Oi, jangan nasi asyik tak ada. Padahal ada. Sampai almari punya batang tu pun dah patah, mak. Apa pula time raya dia kata tak ada? Dia kata, Ustaz, tak adalah baju raya ni. Baju raya dah habis. Allah, bonda miskin Ustaz tak. Kita bukan miskin apa, mak. Miskin tu maksud dia cukup-cukup, mak. Bukannya. Kalau yang kaya tu berlebih, mak. Kita ni, kategori kita sederhana, mak. Cukup makannya. Cukup pakai. Tapi kalau orang kaya ni kadang-kadang tak cukup lalu. Bajunya banyak beli. Dia kata tak cukup. Dia kata tak cukup, kata dia. Besok nak dekat raya ni 4 bulan lagi. Mak-mak dah pilih warna ke belum? Jangan lupa. Kan? Lagi 4 bulan nak raya. Kan? Warna ni, bang, baju tak cukup. Tak cukup benda ni. Pintu almari tu pun dah tercabut dah. Ditolakkan baju kau. Apa yang tak cukup? Banyak baju pun dihisap kena. Kenapa banyak baju? Tak dipakai. Banyak motor tak pakai. Banyak kereta tak pakai. Banyak duit tak infak. Duduk di dalam tu. Inilah masalah kita. Ingat, orang kaya dihalang asbab daripada perhitungannya. Sibuk sangat nak kaya, tapi tak pandai guna kekayaan kepada jalan yang betul. Sebab tu kaya ni boleh, tapi tengok kat mana kita guna. Kalau buat pusat disko, buat kafe tempat minum arak, masak nak menjawab. Betul tak, mak? Kita ni kalau boleh minta sederhana. Pak Nabi kata apa? Bersederhana. Apa yang dalam setiap keadaan. Tak kaya kita, tapi cukup. Tak sampai meminta-minta. Alhamdulillah lah tu. Kan? Sampai bulan cukup-cukup bulan, ada boleh makan. Ada lagi boleh guna. Maknanya tak terfikir sangat. Cukup lah tu. Alhamdulillah. Bila balik rumah tu, bila buka saja peti ais tu, macam-macam mana. Aiskrim, Cornetto, Magnum, semua ada. Alhamdulillah. Ahli neraka telah diperintahkan masuk neraka. Dan aku berdiri di pintu neraka, kata Nabi SAW, ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah perempuan, mak. Yang paling banyak masuk ke dalam neraka orang perempuan, woman. No woman, no cry, gitulah. Yang paling banyak masuk adalah woman ataupun perempuan. Kenapa? Sebab dia tidak, kebanyakannya asbab tidak taat kepada suami. Yang tu tak tahu. Sampai kalau tak kahwin, macam mana Ustaz? Mungkin tidak taat kepada perintah Allah. Disuruh tutup aurat, tak tutup. Disuruhkan jaga aurat, tak lagi dijogetnya. Aku tak mahu kau sentuh lagi. Tak mahu kau dekat lagi. Contoh lagi dijoget-jogetkan ni. Astaghfirullahalazim. Kan fitnah itu terjadi kebanyakan di akhir zaman daripada wanita. Dan nisbah lelaki sangat kecil berbanding wanita. Sampai Nabi kata seorang lelaki menjaga 50 wanita. Di akhir zaman, banyaknya para wanita duduk dalam neraka. Sebabkan tidak taat kepada suami, kebanyakannya. Selainnya, wallahu alam. Dia solat, dia zakat, dia puasa. Tapi bila dengan suami, suaranya macam peluru tornado, peluru bom atom, blom, 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 blom. Lebih-lebih lagi, bila bergaduh, orang-orang perempuan ini jadi ahli sejarah. Bahaya. Cuba bayangkan, anak berapa? Anak 5, Ustaz. Kadang suami suruh jadi lupa sebab dah bersalin anak 5. Tapi kalau betul-betul bergaduh, jadi ahli sejarah, mak. Semua diingat ni. Bukan bohong. Tak percaya tanya Bonda Nur ini. Kalau perempuan bergaduh ni, dia jadi ahli sejarah. Semua diingat. Yang lepas-lepas. Tapi tak bergaduh, dia tak ingat. Masya Allah. Wallah ta'ala. Dan rahmati Allah. Inilah kelebihan perempuan. Dia pakar sejarah. Segala sejarah dia ingat. Kalau bergaduh dengan suami. Sebab itu, mak, macam mana Ustaz kadang-kadang ada terangkat tertinggi-tinggi dengan suara dengan suami.
Kadang ada. Betul. Latifah. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Kan, kadang-kadang, adulah Ustaz. Pagi-pagi tadi kasur dengan suami. Adalah cakap. Kena kuang-kuang kan mak. Cakap yang baik-baik. Kan bang, nak minum apa? Air bang nanti saya buat. Kita suami ni pun faham lah. Kalau rumah kita sibuk, tak usah lah. Kita disuruh-suruh. Buat aja sendiri. Sian ni. Orang perempuan ni kena istirahat. Wallahualam. Okay, nampak mak ya? Sebab tu kita orang perempuan kena lebih jaga sikit mak. Agar kita terjaga. Seperti takut-takut. Kita termasuk dalam keadaan yang mana disebutkan oleh Nabi SAW. Itu juga dengan orang kaya. Dengan orang miskin. Sebab tu kita ni miskin ni bukan difahamkan sampai tak makan. Ada makannya. Tapi tak banyak. Ada tapi tak banyak. Maknanya ada. Kadar makan tu ada. Kalau orang yang lebih harta itu kita kangen orang kaya. Baik, kita teruskan. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, tengok, ada sedikit perbezaan di antara Rasulullah SAW bersabda tuba liman khudiyah ilal islami wa kana aisyu kafafan wa qana'a bih. Beruntunglah, iaitu syurga adalah untuk sesiapa yang mendapatkan hidayah kepada agama Islam dan kehidupannya sekadar memadai dan dia berasa cukup dengan cukup. Hidup kita ni tak boleh kaya-kaya sangat. Cukup dengan apa yang ada. Kalau berlebih tu rezeki, banyakkan infak dan sedekah. Banyakkan bantu orang. Agar ditanya kelak, kita ada jawapan mak. Bukan tak ada jawapan. Biar ada jawapan. Mana kau duit dapat banyak? Gaji kau sebulan berapa? 16,000 contoh. Gaji kau sebulan berapa? 17,000 contoh. Contoh. Bahasanya begitu. Contoh. Contoh tu maksud dia, banyaklah kita duit. Cukuplah kita ni sekadar mak. Bukan kata tak boleh. Melihat kepada cara kita. Kalau mampu dengan kereta tu mak cukup. Alhamdulillah. Ustaz, tapi saya ni mampu. Ustaz, golongan yang terakhir. Alamak, nak menjawab soalan pula. Okey, adalah disebutkan di sebahagian riwayat mengatakan orang yang terakhir masuk ke dalam syurga, dia adalah seorang lelaki yang akan keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Nampak? Lalu Allah berkata, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Lalulah kita pergi ke syurga, tetapi dia membayangkan bahawa syurga telah penuh. Lalu kita kembali kepada Allah. Wahai Tuhan, aku mendapati syurga telah penuh. Pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Lalu itu pergi ke syurga, tapi dia membayangkan syurga itu penuh. Dan kemudian perkataan sama. Dan kemudian aku melihat Rasulullah SAW ketawa sehingga nampak geraham. Dan itulah penghuni syurga yang sepaling rendah kedudukannya. Okay, boleh? Mak, jawapannya tadi? Okay, terima kasih mak. Mudah-mudahan mak murah rezeki, panjang usia. Okay, wallahualam. Baik. Dan disebutkan hendaklah mengikut teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan orang saleh lepas mereka dan dalam perkara zuhud supaya menjadi zuhud yang benar, iaitu beramal untuk akhirat tetapi tidak meninggalkan dunia sama sekali kerana beberapa hak atau kewajipan seorang mukmin terhadap dunianya. Dan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, anta fara min ashabin nabi sa'alu azwajan nabi an amalihi fi sirri faqala ba'duhum la atazawwajun nisa wa qala ba'duhum la aqulu lahma wa qala ba'duhum la anamu ala firashin fahamidallaha wa asna alaihi faqala ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha lakinni usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa faman ghariba an sunnati qalaysa minni. Sesungguhnya
Ada beberapa sahabat Nabi SAW bertanya kepada isteri-isteri baginda tentang amal perbuatan Nabi SAW yang tidak dilihat orang lain. Sebagian mereka berkata, aku tidak akan berkahwin dengan perempuan. Sebagian lain berkata, aku tidak akan makan daging. Sebagian lain berkata, aku tidak akan tidur di atas tempat tidur kecil. Lalu Nabi SAW berbaca, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baginda bersabda, kenapakah ada orang berkata begini-begini? Merujuk pada keazaman beberapa sahabat tadi, sedangkan aku solat dan aku tidur, aku puasa dan aku makan dan aku mengahuni perempuan. Maka sesiapa yang tidak mengikut sunnahku, dia bukanlah termasuk dalam golonganku. Mana ada Nabi tak kahwin? Nabi kahwin. Jangan tinggal dunia, makan kita makan, minum kita minum. Tidurlah dengan cara kita tidur. Tak salah. Yang tidur atas katil tak salah. Janganlah kita terlalu menyusahkan diri. Tengok Nabi sendiri pun memperlakukan perkara tersebut. So tak ada masalah kot bagi kita fahami hadis ni. Janganlah zuhud sangat sampai tidur dekat tikar mengkuang. Janganlah zuhud sangat sampai tak makan. Sampai tak minum. Sampai aku ni kahwin, aku ni zuhud kat dunia, cinta kat akhirat, aku tak kahwin. Jangan sampai begitu. Ingatlah untuk kahwin. Kahwin ni seronok, mak. Kan mak kan? Tanya mak-mak ni yang dah kahwin lama. Seronok. Bukan ya ke Ustaz? Seronok. InsyaAllah. Ada seronoknya. InsyaAllah. Tak banyak sikit. Biasalah dalam rumah tangga, cori-cori. Cupa-ki. Ada sikit-sikit dia. Adalah baiknya, ada kadang gaduhnya, ada yang masam. Seronok kahwin. Nabi makan, Nabi tidur. Tak adalah Nabi tidur dalam tikar mengkuang ke, tak beralas tempat tidur, teruk sangat tu. Kita tidur ikut kesesuaian kemampuan kita. Ada orang tidur mak pakai tutup. Ada orang tidur pakai tilam. Tapi dia tak ada perabot, hanya tilam. Ada orang tidur mak ada perabot siap tilam, tapi tilamnya tu murah. Ada orang tidur tilamnya saja mak dekat 3,000. Tak masuk perabot. Ada bantalnya tu mak, jenis teknologi Jepun. Letak saja tengkuk, jalan. Faham? Tidur. Masing-masing tidurlah. Kita ambil lah apa yang kita mampu. Tu tak mak? Jangan tak ambil. Macam handphone. Kita ada duit. Janganlah tak beli handphone ada kamera. Nanti nak gambar susah. Sama sekarang. Belilah handphone yang cantik sikit. Bukan sampai suka belagak. Mana yang semampu kita, kita boleh. Jangan zuhud sangat. Semua tak boleh. Lagi kan pergi terawih. Zuhud betul lah kau telekong bila ni? Tahun lepas. Kita kena zuhud. Mana boleh tak zuhud? Pakai telekong tahun lepas je. Tahun lepas je. Zuhud. Kita ni tak usahlah baju-baju baru. Biarlah ada sifat tu. Salah tu mak. Baju raya sunat bagi orang di pagi raya pakai baju baru. Ramadan tiba. Bulan puasa. Pakai telekong baru. Telekong lama simpan. Faham? Tu pun betul caranya. Ni kebetulan mak. Tadi baru saya tengok sale. Tudung telekong Siti Khadijah. Beli mak satu. Beli warna coklat. Ada warna biru. Ada beli. Untuk Ramadan. 4 bulan lagi. Besok beli. InsyaAllah. Boleh mak nah? InsyaAllah. Hidup ni simple mak. Jangan terlalu sangat kan. Kalau nak jalan, pergi jalan. Ini tak ada. Aku belajar dia, aku zuhud. Dunia tu semua dunia. Tak ada. Tak boleh beli kereta mahal. Tak boleh. Tu sunnah dunia belakang. Astaghfirullah. Kita patut pakai kereta mahal. Biar orang kafir tengok. Wah, ustaz pakai kereta mahal. Baguslah ustaz pakai kereta mahal. Baguslah ustaz pakai kereta mahal. Tak ada masalah. Lagi rezeki tu kita cari wallahu alam. Tengok. Pada hadis yang di belakang. Lupa kita nak baca. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Beruntunglah, iaitu syurga adalah untuk sesiapa yang menganut Islam dan kehidupan yang sekadar sederhana memadai hidupnya. Wallahu alam. Pahala fakir adalah besar jika dia bersabar, redha dan merasa cukup dengan apa yang ada. Wallahu a'lam. Okey, benda hari ini kita dah 66, kita berhenti muka surat 406 insya-Allah. Nanti kita akan masuk lagi muka surat 406 pada pertemuan yang akan datang. Teladan zuhud Rasulullah SAW. Kita buka soalan benda hari ini. Benda hari ini nak mandikan baby. Okey.
Silakan jemaah, mana-mana yang nak bertanya dengan Ustaz, dipersilakan. Boleh. Alah, Sebelum kita baca doa Ustaz, kita baca doa sikit ya. boleh, no problem. Tapi tak apa, tanya soalan dulu. Okay, baik, ada apa-apa soalan lagi? Allah lah bonda. Kalau tak ada, kita habiskan dengan doa boleh bonda? Silakan Ustaz, kita baca doa sikit untuk adik tu. InsyaAllah. Kita ambil berkat mustajab doa selepas waktu asar. Kita Ya. nak doakan seorang hamba Allah ni, anaknya. Antara jemaah JNI juga, bonda ni namanya bonda Safrina. Okay. Dan anaknya bernama Muhammad Luqman Al-Muqarrin. Luqman Al-Muqarrin bin Syahrul Nizam. Luqman Al-Muqarrin bin Syahrul Nizam. Dia kena leukemia. Umur dia baru 3 tahun, ya Allah. Dan Allahu Akbarnya, Masya Allah, Tuhan kaya. ada gambar dia. Dan doktor sahkan, ikut ilmu doktor, dia tak ada harapan jangka hayat lebih kurang sebulan je lagi untuk hidup. Okay, berat, mata memandang lagi berat. Hati, berat apa? Hati yang merasanya lagi, insyaAllah. Kita doa sama-sama, segalanya itu kekuasaan Allah. Saya pernah sekali diminta untuk doakan satu anak ni, tak ada harapan untuk hidup. Alhamdulillah, Allah makbulkan. Kami buat salat hajat, Alhamdulillah, Allah makbulkan anak tu membesar dengan sihat. Dan hari ni kita minta keajaiban untuk doa-doa ni, semoga Allah Ta'ala permudahkan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami tiada kekuatan. Ya Allah, kami tidak mampu melakukan melainkan atas kehendak-Mu, ya Allah. Kami ni banyak buat dosa, ya Allah. Kami ni banyak buat maksiat, ya Allah. Tidak ada hajat yang dapat dikabulkan melainkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami yakin hidup dan mati itu adalah ketentuan-Mu, ya Allah. Dan kami yakin setiap sakit itu pasti ada kesembuhannya, ya Allah. Melainkan kematian. Ya Allah, kami berdoa pada mustajabnya doa pada hari ini, ya Allah. Dengan kekuasaan-Mu yang maha agung, kami menadah tangan dan berdoa pada petang ini, ya Allah. Dengan kuasa-Mu yang maha agung dan segala pemilik di seluruh alam ini, ya Allah. Sembuhkanlah dengan sedia kala. Berikan kesembuhan dengan keajaiban kepada Muhammad, kepada Nu'man Al-Muqarrin bin Syahrul Nizam. Ya Allah, kami yakin setiap kehendak-Mu, apa jua akan terjadi. Bantulah kami, ya Allah. Kasihankanlah mak ayah mereka, ya Allah. Dengan kuasa-Mu, Kau sembuhkanlah, ya Allah, Nu'man Al-Muqarrin bin Syahrul Nizam. Kau sembuhkan dia seperti anak-anak lain yang pergi ke sekolah. Kau gembirakan hati mak ayah mereka, ya Allah. Kau gembirakan mak ayah Nu'man Al-Muqarrin dengan kesembuhan yang diberikan kepadanya, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kami tak mampu nak berkata apa-apa, melainkan ia datang dengan kekuasaan-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, sembuhkanlah, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Dan panjangkan usia anak ini, ya Allah. Iaitu Nu'man Al-Muqarrin bin Syahrul Nizam. Kami hanya menadah tangan pada-Mu, ya Allah. Sungguh Kau berkuasa atas setiap keadaan. Bantulah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Terima kasih Ustaz atas doa tadi. Dengan itu bagi tak punya ni kita ni insya-Allah alhamdulillah dengan pengajian kita petang ini penawar bagi hati qalbun salim dan dengan hadis-hadis yang menyentuh kedudukan istimewa orang-orang yang fakir dan miskin dan menjaga agamanya seperti kata neraka bahagiannya ialah orang-orang yang sombong dan takabur. Syurga juga mengatakan bahawa baginya ialah orang-orang yang lemah dan miskin. Moga hadis-hadis yang Ustaz bacakan ini memberi kita ilmu yang manfaat dan barakah
dan ianya menjadi pengajaran pada kita insya-Allah. Jangan pandang rendah pada orang yang nampak miskin dunia tetapi kaya akhirat. Syurga adalah untuk orang-orang yang mendapat hidayah kepada agama Islam dan kehidupannya sekadar membandai dan dia berasa cukup dengannya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dengan itu saya mewakili Gemar Nur Iman. Mohon maaf anda ada sepang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang kurang baik itu adalah daripada kekurangan diri kami sendiri. Bagi saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sikit bahan kuliah pada maghrib nanti insya-Allah pada pukul 8 malam. Kita akan bersama Yang Ahmad Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin, Hakim Mahkamah Syariah Rayuan JKSM Putrajaya, dengan pengajian kita hari ini ialah mengurus harta pusaka. InsyaAllah dengan itu bagi menutup majlis hari ini mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi sekali Ustaz atas doa untuk Nu'man Mukharin tadi. InsyaAllah mudah-mudahan sihatlah dia. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.